Assalamualaikum, nama saya Daniel Iman bin Rozaiman. Nombor metrik saya 26 DAT 21F 2002. Sinonim dengan arak atau minuman keras selalunya diminum ketika bersosial dan digunakan untuk mempertingkatkan mood. Ia juga boleh mengakibatkan ketagihan jika selalu diminum. Minuman beralkohol terdapat dalam berbagai bentuk termasuk bir, wine, brandy dan whisky. Sistem pengambilan alkohol terhadap diri sendiri ialah ia memperlahankan sistem fungsi saraf pusat dan mengubah persepsi, emosi, pergerakan, penglihatan dan pendengaran seseorang. Antara faktor-faktor risiko bagi seseorang itu untuk minum secara berlebihan ialah faktor yang pertama ialah persekitaran. Contohnya, mudah didapati, tidak mahal dan periklanan yang menarik di media. Yang kedua ialah faktor sosial, seperti contoh pengaruh rakan sebaya, latar belakang keluarga, pengaruh idola dan budaya. Yang seterusnya adalah faktor biologi, contohnya seperti keturunan dan personaliti seperti impulsif, mudah gelabah dan terangsang. Islam mengharamkan untuk meminum minuman yang memabukkan sama ada arak, iaitu yang dibuat daripada perah anggur, atau bukan arak, iaitu yang dibuat daripada benda lain. Yang disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah kotor atau keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhi supaya kamu berjaya. Ijma' ulama' pengharaman arak adalah kerana ia memabukkan sekalipun dengan jumlah yang sedikit. Oleh itu, pengharaman tersebut mestilah sama atas semua minuman yang memabukkan tanpa perbezaan walau apa jua asalnya. Dapat juga dalil yang menyebut hadis mengenai arak. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bercakap, Rasulullah SAW bersabda, setiap minuman yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. Sesiapa yang minum arak di dunia lalu meninggal dunia dalam keadaan dia masih tetap meminumnya dan tidak bertaubat, maka dia tidak dapat meminumnya di akhirat kelak. Arak juga dikatakan sebagai punca segala kejahatan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, arak adalah punca daripada segala punca kejahatan dan ianya adalah maksiat paling mengaibkan untuk seluruh umat manusia. Itu sebagai umat manusia, kita perlulah mengelak daripada pengambilan arak ataupun air-air yang mampu memabukkan diri sendiri agar kita dapat menghindari diri daripada melakukan dosa dan tidak memudaratkan diri. Nama saya Muhammad Daniel Hakim bin Suhaimi. Nombor metrik saya 26 DAT 21F1027. Assalamualaikum, kembali saya dalam video ini untuk membentangkan produk atau makanan tidak halal yang biasanya ditemui di pasar raya, market atau sebaliknya. Tajuk yang saya dapat ialah babi. Secara umumnya kita sebagai umat Islam dilarang sentuh apalagi memakan babi ini, kerana babi dikategorikan sebagai najis mughalazah, iaitu najis berat. Najis mughalazah ada dua dalam Islam, iaitu babi dan anjing. Sebenarnya babi ini terbukti haram, ada nyata dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Ma'idah dan lain-lain. Jelas mengatakan babi ini haram sebab dia kotor. Kesan-kesan pengambilan babi antaranya ialah doktor moden mengatakan yang babi ini mudah mendapat risiko penyakit. Hal ini kerana babi mempunyai cacing pita. Cacing pita ni ia mudah menyerang organ-organ dalaman seperti jantung, buah pinggang dan lain-lain. Selain itu, daging babi ni juga akan mengakibatkan penyakit batu karang dan kolesterol, sebab babi ni mengandungi lemak tepu yang tinggi. Seterusnya, ia akan menyebabkan kolesterol sebab kerana sifat babi yang suka duduk tempat yang kotor dan memakan apa saja. Babi ni dia makan cacing dia, semua yang makan. Seterusnya ialah nama-nama samaran. Sebab babi ni ada banyak jenis dalam produk. Untuk mereka, golongan barat ni mempunyai taktik yang halus, seperti mereka nama lain. Contohnya gelatin, yang selalu diguna untuk membuat jelly. Ia disebut benda tu akan dibubuh dalam air lalu menjadi jelly. Untuk rasanya budak-budak suka makan. Itu saya daripada saya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syamil bin Mazharuddin. Nombor cik saya 26 DAT 21F 2017. Okey, tajuk saya ialah blood carrier. Okey, darah merupakan cahaya yang mengalir dalam tubuh pada manusia dan juga haiwan. Namun begitu, umat Islam harus mengambil perhatian tentang makanan yang diproses dan dimasukkan darah ke dalam makanan oleh mereka supaya mereka tahu bahawa makanan yang mereka makan tu halal atau tidak. Okey, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Wadiyah Waidah ayat 5 hingga 3. Maka haramkanlah kamu memakan bangkai, darah, daging, darah babi dan juga nama yang disembelih selain daripada nama Allah. Hal ini menjelaskan bahawa umat Islam dilarang sama sekali untuk makan darah. Oleh namun begitu, darah juga diproses dibuat untuk membuat soses. Darah daging yang haram tu dia dimasukkan juga untuk menambah cecair dan juga warna, untuk menambah kesedapan. Selain itu, darah juga dicampur di dalam sup untuk membuat kuah sup yang dijual di restoran. Okey, kesimpulannya, makanan kita hendaklah mengenal pasti makanan yang kita makan tiap-tiap hari, kerana bab kata pepatah, kita ialah apa yang kita makan. Okey, jika kita makan makanan yang baik, maka diri kita akan menjadi baik. Jika sebaliknya, apabila kita makan makanan yang tidak halal, maka diri kita akan jadi tidak baik dan juga hidup kita tidak diberkati oleh Allah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Mihzal Mukri bin Muhammad Irwan. Nombor metrik saya 26 DRT 21F 2006. Mana-mana haiwan yang telah mati sebelum disembelih mengikut cara Islam atau tidak disembelih dengan betul adalah haram. Binatang yang disembelih selain atas nama Allah adalah dilarang. Mana-mana bahagian yang diperbuat daripada manusia adalah haram dimakan. Itulah isu di mana daging yang diimport dikatakan dicampur dengan daging manusia. Oleh itu, kita sebagai umat Islam mesti berwaspada akan isi kandungan sesuatu makanan agar tidak haram. Ingatlah bahawasanya kita tidak akan diterima solatnya selama 14 hari jika memakan sumber yang haram seperti arak, babi dan lain-lain. Saya akan membentangkan tentang bahan-bahan yang haram untuk dimakan ataupun digunakan yang biasanya terdapat di pasaran.